أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama memulakan muzakarah dan juga pengajian kita di dalam ilmu tauhid melalui kitab yang mulia, iaitu kitab Tijan Ad-Darari fi Syarhi Risalatil Bajuri, karangan Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, syarahan kepada Risalatut Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri. Baik, sebelum kita masuk kepada perbahasan kitab secara khusus, kita mulakan dahulu perbahasan ilmu tauhid ini dengan muqaddimatul ilmi. Seperti yang kita pernah sebutkan sebelum ini, bahawasanya dalam perbahasan ilmu itu ada dua jenis muqaddimah. Yang pertama dipanggil sebagai muqaddimatul kitab, dan yang kedua dipanggil sebagai muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul kitab adalah muqaddimah yang ada di dalam kitab, daripada basmalah, daripada hamdalah dan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sebagai muqaddimatul kitab. Kemudian yang kedua kita ada muqaddimatul ilmi, iaitu nama lainnya juga disebut sebagai al-mabadi', iaitu prinsip-prinsip yang utama di dalam ilmu. Baik, perbahasan ini lahir seperti yang diceritakan oleh para ulama. Ia adalah idea pertama daripada Al-Imam Syekh Taftazani rahimahullahu ta'ala ketika mana mensyarahkan kitab Talkhisul Miftah ataupun kitab Al-Miftah karangan Syekh Khatib Al-Qazwini. Pada perbahasan berkenaan ataupun pada permulaan kitab, beliau mengisyaratkan kepada tiga muqaddimah yang utama sebelum masuk ke dalam perbahasan kitab, iaitu perbahasan ilmu. Al-Imam Al-Taftazani mengisyaratkan kepada yang pertama dipanggil sebagai ta'rif, iaitu definisi ilmu tersebut ataupun definisi sesuatu ilmu. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai al-mawdu', iaitu topik perbincangan bagi sesuatu ilmu. Dan yang ketiga adalah al-thamarah, iaitu hasil ataupun apa yang diperolehi, faedah yang diperolehi daripada mempelajari sesuatu ilmu. Baik, daripada tiga muqaddimatul ilmi yang diisyaratkan oleh Al-Imam At-Taftazani, para ulama membincangkan sehingga lahirlah yang dipanggil sebagai al-mabadi al-ashara, yang dinazamkan oleh Al-Imam Abul Irfan As-Sabban rahimahullah di dalam hasyiahnya ke atas Syarah Al-Mallawi, ke atas Matn Sulamil Munawwarah. Kalau boleh dilihat pada hasyiah tersebut, Al-Imam As-Sabban mengatakan ataupun menazamkan, menghimpunkan 10 prinsip ilmu ini dengan mengatakan inna mabadi kulli fannin asyara al-hadd wal mawdu' thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdad hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Baik, apa kata Al-Imam As-Sabban? Inna mabadi kulli fannin asyara. Sesungguhnya prinsip-prinsip bagi setiap ilmu itu ada 10 kesemuanya. Al-hadd wal mawdu' thumma thamarah. Yang pertama adalah definisi, iaitu had, ta'rif bagi sesuatu ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-mawdu', iaitu topik perbincangan ataupun perkara yang dibincangkan di dalam ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-thamarah, iaitu hasil daripada mempelajari sesuatu ilmu itu. Baik, tiga perkara ini yang diletakkan oleh Al-Imam As-Sabban pada awal bait adalah tiga perkara yang utama yang perlu diterangkan kepada penuntut ilmu supaya ada tasawur yang secara ijmal ataupun tasawur yang ringkas berkenaan dengan ilmu yang ingin dipelajarinya. Dan tiga inilah juga yang disebutkan oleh Al-Imam At-Taftazani. Kemudian seterusnya wafadluhu, iaitu kelebihan daripada mempelajari ilmu ini. Apa kelebihan yang diperoleh daripada mempelajari ilmu ini.
nisbatun wa fadluhu wa nisbatun, iaitu nisbah, iaitu alaqah ataupun kita kata hubung kait sesuatu ilmu itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang keenam, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', iaitu pelopor bagi ilmu bagi sesuatu ilmu, pelopor bagi sesuatu ilmu. Walismu, iaitu nama bagi ilmu tersebut. Kadang-kadang satu ilmu mempunyai nama yang banyak dan semuanya menunjukkan kepada musamma yang satu. Kemudian walismul istimdad. Istimdad iaitu sumber daripada mana diambil ilmu tersebut, daripada mana dihasilkan ataupun rujukan daripada ilmu tersebut. Hukmus syari', iaitu hukum syarak mempelajari ilmu tersebut. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10, masailun. Masalah-masalah topik ataupun kita kata perbahasan-perbahasan yang dibincangkan di dalam sesuatu ilmu. Kemudian Al-Imam As-Subban mengakhirkan matan tersebut dengan mengatakan wal ba'du bil ba'di iktafa, dan sebahagian daripada sebahagian yang 10 ini sudah cukup. Isyarat kepada 3 yang pertama yang disebutkan oleh ataupun yang awal-awal dinyatakan oleh Al-Imam At-Taftazani pada syarahannya terhadap Talkhisul Miftah. Kemudian wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Siapa yang dapat mengetahui kesemuanya, ke-10 mabadi asyara, hadza syarafa, maka dia akan memperolehi ataupun dia telah mendapat kelebihan ataupun kemuliaan daripada mempelajari dan mengetahui ke-10 mabadi bagi ilmu tersebut. Maka insya-Allah pada hari ini kita nak dapatkan kemuliaan dan kesempurnaan 10 itu, maka kita akan bincangkan secara ringkas. Kemudian ada perkara-perkara penting yang kita akan isyaratkan pada membahaskan mabadi asyara bagi ilmu tauhid. Baik, insya-Allah dengan yang pertama kita akan bincangkan dahulu pada mabadi asyara ataupun prinsip-prinsip ilmu bagi ilmu tauhid ini. Pada perbahasan yang pertama, iaitu ta'rif ataupun had bagi ilmu tauhid. Disebutkan oleh para ulama, had ataupun ta'rif bagi ilmu tauhid. Tauhid secara lughah ataupun tauhid secara dari segi bahasa adalah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Satu bentuk ilmu ataupun pengetahuan bahawasanya sesuatu itu adalah satu. Itu makna tauhid. Al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Tahu bahawasanya sesuatu itu adalah satu. Itu tauhid secara lughah, iaitu dari segi bahasa. Kemudian secara istilah, iaitu di sisi ulama-ulama kalam, apa maksud ta'rif istilahi? Iaitu ta'rif yang diletakkan oleh sebahagian ataupun oleh ba'di ta'ifah, sebahagian kelompok ataupun kumpulan, untuk mengisyaratkan kepada makna-makna tertentu. Kerana itu dipanggil sebagai istilah, secara istilahi, iaitu secara ittifaq ba'di ta'ifah, sepakat daripada sebahagian kelompok. Kalau di sini dalam perbahasan tauhid, maka apa yang dimaksudkan dengan ilmu tauhid di sisi ulama-ulama mutakallimin, iaitu ulama-ulama kalam. Baik, apa yang disebutkan seperti mana yang ada ataupun seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Allahumma salli ala Al-Imam Aduddin Al-Iji dalam kitabnya Al-Mawaqif, yang mana disyarahkan oleh Al-Imam Asy-Syarif Al-Jurjani, mengatakan bahawasanya had ataupun ta'rif bagi ilmu tauhid adalah ilmun bi umurin yaqtadiru ma'ahu ala ithbatil aqaidid diniyati bi iradil hujaji 'alaiha wa daf'i syubahi anha. Nak tulis ke? Boleh tulis ke tak? Boleh? Bolehlah kalau nak tulis sikit. Baik, apa kata Al-Imam Al-Iji mengatakan bahawasanya ta'rif bagi ilmu tauhid itu adalah ilmun bi umurin. Satu bentuk ilmu, iaitu tasdiq bi umurin, ke atas perkara-perkara, bi umurin yaqtadiru ma'ahu, maknanya yahsulu ma'a dhalika tasdiq qudratan tammatan. Hasil ataupun mendapat daripada mengetahui ataupun membenarkan perkara-perkara yang tertentu itu akan kudrah yang sempurna, iaitu kemampuan yang sempurna. Kemampuan ni untuk apa?
untuk isbat al-aqaid ad-diniyah, untuk menetapkan dan mempasakkan akidah-akidah ad-diniyah. Akidah-akidah ad-diniyah. Apa maksud ad-diniyah di sini? Ad-din al-mansub ila nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Iaitu din, iaitu agama yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dengan ilmu ataupun dengan pengetahuan ataupun dengan tasdik kepada perkara-perkara tertentu yang ada dalam ilmu ini, kita mempunyai kemampuan yang sempurna untuk mendatangkan, untuk mengisbatkan ataupun untuk menetapkan akidah Islam yang sebenar, bi'iradil hujaji, dengan mendatangkan hujah-hujah, iaitu dalil-dalil, alaiha, ke atasnya, iaitu ke atas akidah-akidah yang sebenar yang dinisbahkan kepada agama baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam. Wa daf'i syubahi, dan elemen yang penting sekali di dalam ta'rif ilmu tauhid adalah wa daf'i syubahi, dan menolak syubhat-syubhat yang datang ke atas akidah-akidah Islam. Jadi kita ulang semula, apa itu ilmu tauhid secara istilahi. Ilmu tauhid adalah ilmun bi umurin yaqtadiru ma'ahu ala ithbatil aqaidid diniyati bi iradil hujaji 'alaiha wa daf'i syubahi anha. Ilmun, iaitu tasdiqun, bi umurin, iaitu bi asya, yaqtadiru ma'ahu, iaitu apa? Yahsulu ma'ahu, iaitu yahsulu ma'a dhalika tasdiq qudratan tammatan. Maknanya daripada pengetahuan ataupun daripada tahu ke atas perkara-perkara tertentu yang akan dibincangkan di dalam ilmu tauhid, seseorang itu mempunyai keupayaan ataupun kemampuan yang sempurna ala ithbatil aqaidid diniyah, untuk mengisbatkan ataupun untuk menetapkan akidah Islam yang sebenar, iaitu akidah yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Isbat bukan semata-mata isbat ataupun semata-mata membenarkan, tetapi dengan dalil ataupun bi'iradil hujaji 'alaiha, dengan mendatangkan hujah-hujah ataupun dengan dibantu hujah-hujah yang menguatkan ataupun mengisbatkan akidah-akidah Islam yang sebenar, wa daf'i syubahi, dan menolak syubhat-syubhat yang datang ke atas, iaitu ke atas akidah Islamiah. Maka ilmu tauhid itu akan sempurna secara kamil, secara sempurna keseluruhannya, apabila yang pertama kita isbat akidah-akidah Islam yang sebenar dengan dalil-dalil yang qat'i, iaitu dalil-dalil yang pasti, dalil yang yakin. Sehingga sebahagian dalam ta'rif, bahagian ulama mengatakan al-muktasab bil adillati hal yaqiniyah, yang dicapai dan digapai melalui dalil-dalil yang yakin. Maknanya apa? Di dalam perbahasan tauhid, kita tidak ada perbahasan ataupun tidak ada dalil yang zanni. Hatta nanti dalam perbahasan istimdad kita akan bincang secara lebih terperinci berkenaan dengan pemilihan dalil aqli dan dalil naqli di dalam ilmu kalam. Sehingga ada dakwaan mengatakan Asy'ariyah mendahulukan akal daripada naqal, dan kita akan jawab nanti bila masuk dalam perbahasan al-istimdad. Baik, itu yang pertama. Sudut yang pertama adalah sudut isbat dengan hujah yang yakin. Itu sudut yang pertama. Kita isbat dengan hujah yang yakin. Kemudian yang kedua adalah menolak syubhat. Jadi seorang penuntut ilmu tauhid bukan semata-mata untuk mengisbat dalil-dalil di dalam akidah Islam yang sebenar, tetapi juga perlu ada kemampuan untuk menolak dan menjawab syubhat, iaitu keraguan dan kekeliruan yang datang ke atas agama ataupun ke atas akidah Islam yang sebenar. Maka dua elemen penting dalam ilmu tauhid, isbat aqaid diniyah bil adillatil yaqiniyah, dan yang kedua adalah daf'u syubhat, iaitu menolak syubhat dan keraguan ke atas ilmu, ke atas akidah Islam yang sebenar. Maka ini adalah ta'rif ataupun kita kata definisi bagi ilmu tauhid secara khusus ataupun secara terperinci yang dibincangkan oleh para ulama. Maka itu yang pertama dari segi prinsip ilmu tauhid yang kita selesaikan. Yang pertama adalah ta'rif ataupun definisi bagi ilmu tauhid. Baik, kita masuk yang kedua.
Selepas kita tahu, oh ini ilmu tauhid. Maknanya ilmu tauhid isbat aqaid diniyah biadillatiha al-yaqiniyah. Kita isbat, kemudian kita jawab syubhat. Kedua perkara penting dalam ilmu tauhid. Kemudian, maudu ataupun perkara yang dibincangkan, ma yabhasu fiha, ataupun perkara yang dikaji di dalam ilmu tauhid. Apa sudut yang dikaji di dalam ilmu tauhid? Iaitu disebutkan di sini ataupun disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Bajuri sendiri ketika mana mensyarahkan Ummul Barahin, dan juga ketika mana mensyarahkan Jauharatut Tauhid karangan Al-Imam Al-Laqani, menyebutkan maudu ataupun topik perbincangan ilmu tauhid adalah Zatullahi Ta'ala, Zatullahi Ta'ala wa Zatur Rusulihi, Zat Allah Ta'ala dan Zat Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dari segi apa? Kajian terhadap Zat Allah dan Zat Rasul ni dari segi apa? Min haitsu ma yajibu. Dari sudut apa yang wajib bagi Allah dan bagi Rasul. Wa ma yastahilu, iaitu dari sudut apa yang mustahil ke atas Allah dan ke atas Rasul. Wa ma yajuzu, dan juga perkara yang harus bagi Allah Ta'ala dan bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi zat Allah Ta'ala, zat Rasulnya, kemudian dari sudut apa? Dari sudut perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus bagi kedua-dua itu, iaitu bagi zat Allah Ta'ala dan juga bagi zat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Okay, itu sudut pandang yang pertama, ataupun kita kata dua lah, zat Allah Ta'ala dan juga zat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, perbincangan berkaitan dengan al-mumkin. Al-mumkin min haisu, al-mumkin maknanya apa? Perkara-perkara yang mungkin, lawan bagi wajib dan juga mustahil. Maknanya perkara yang boleh terima ada dan terima tiada. Contohnya macam makhlukat. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala boleh terima ada dan boleh terima tiada. Dari segi apa dikaji mungkin itu? Min haisu innahu yustadallu bihi ala wujudi sani'ihi. Dari sudut pandang bahawasanya perkara-perkara mungkin ini membawa dan menunjukkan kepada wujud penciptanya, iaitu wajibul wujud ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi kajian terhadap zat Allah Ta'ala untuk kita kenal Allah Ta'ala pada perkara yang wajib ke atasnya, ataupun pada perkara yang wajib baginya, pada perkara yang mustahil ke atasnya, pada perkara yang harus baginya. Kemudian kita kenal Rasul untuk sampai kepada Allah Ta'ala juga. Sebab kita nak kenal Rasul supaya kita kenal siapa mursil bagi Rasul, iaitu siapa yang menghantar dan mengutuskan Rasul, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kaji perkara yang mungkin. Untuk apa? Perkara yang mungkin itu bukannya daripada kita tengok semata-mata kita panggil kehebatan ataupun kita panggil cantiknya ciptaan. Tidak. Tapi kita nak bawa kepada bahawasanya bila ada perkara-perkara yang mungkin ini, maka adanya wujud ataupun wujudnya pencipta bagi perkara-perkara yang mungkin. Maka dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kemudian yang terakhir sekali, wasam'iyatu min haitsu i'tiqadiha, iaitu perbahasan berkait dengan sam'iyat. Apa maksud sam'iyat? Perkara-perkara yang mauquf 'ala sama'. Kullu dalilaha, iaitu kullu daliliha ataupun kullu adillatiha, setiap ataupun semua dalil-dalil berkenaan dengan perbahasan sam'iyat adalah sam'i ataupun naqli, adalah dalil-dalil sam'i. Maknanya tidak ada majal akli di situ. Kenapa? Kerana perbahasan ataupun akli di situ boleh menerima benar dan boleh menerima tidak benar. Boleh terima ada ataupun kita kata boleh terima isbat, boleh terima nafi. Akan tetapi kenapa kita datangkan ataupun kenapa kita yakini perkara tersebut? Kerana dalilnya dalil-dalil sam'i. Kerana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Nabi sebutkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh perbahasan apa? Al-Haud contohnya. Kemudian perbahasan As-Sirat, perbahasan berkenaan dengan Al-Hashru wan Nashru. Itu semua perbahasan berkait dengan as-sam'iyat. Dalil isbatnya adalah dalil sam'i sahaja. Maka kita tengok balik, kita
perbahasan ilmu kalam membincangkan zat Allah Ta'ala daripada segi apa yang wajib, apa yang harus, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, zat Rasul alaihi wassalatu wassalam pada perkara yang wajib, harus dan mustahil juga. Untuk apa kita kenal Nabi? Untuk kenal Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pada perkara yang mungkin, yang mana perkara mungkin itu membawa kepada kita tahu wujudnya pencipta bagi perkara mungkin tersebut, iaitu Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang mana diisbatkan, kita i'tiqadkan, kita yakini perkara tersebut kerana dalil-dalilnya sam'i disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran dan juga pada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita yakini perkara tersebut? Kerana ia datang daripada Allah dan datang daripada Rasul. Yang mana kalam Allah dan kalam Rasul, bila melihat kepada siapa yang berkata, iaitu Al-Qail, maka la yahtamilu as-sidqa, la yahtamilu al-kadhiba, yahtamilu as-sidqa faqat. Hanya memberi makna benar sahaja. Kerana apa? Kerana qailnya la yahtamilu al-kadhib. Kerana qail iaitu Allah dan juga Rasul, tidak ada padanya itu pembohongan ataupun penipuan. Maka sentiasa benar. Maka sam'iyat ni juga membawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok di sini bahawasanya orang yang mempelajari ilmu tauhid, orang yang mempelajari ilmu tauhid secara khususnya lah, tapi secara amnya semua ilmu ulum Islamiah yang semua sekali lah, ataupun kita kata ulum Ithna Ashriyah, maka ilmu-ilmu ini apabila dipelajari, khususnya kalau kita bincang ilmu tauhid, ilmu ini membawa kepada kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita akan bertambah keimanan kita, bertambah kita rasa takut kepada Allah Ta'ala dan bertambah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu maudu topik perbincangan ilmu tauhid. Selesai. Yang kedua, bagi prinsip ilmu tauhid. Masuk yang ketiga, yang penting juga di dalam perbahasan prinsip ilmu, iaitu thamarah, ataupun kita kata hasil ataupun faedah daripada mempelajari ilmu tauhid. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri juga dalam kitab syarahannya terhadap Ummul Barahin, hasyiahnya terhadap Ummul Barahin, juga syarahannya terhadap Jawharatul Tauhid, mengatakan apa? Menyebutkan bahawasanya samarah, hasil mempelajari ilmu tauhid adalah ma'rifatullah. Jadi sebab tu kita kata tadi, mauduknya semua membawa kepada Allah Ta'ala. Maka bila kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita akan kenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullahi bil barahinil qat'iyah, dengan burhan-burhan yang qat'i. Burhan maknanya apa? Al-qat'u. Al-barhu bermakna al-qat'u. Dan burhan ini adalah salah satu daripada sina'atul khams yang kita bincang di dalam ilmu mantiq. Dalam perbahasan sina'atul khams, salah satunya dan yang paling ajalluhal burhan, yang paling tinggi sekali kedudukannya adalah burhan. Apa itu burhan? Qiyasun mu'allafun min qadaya al-yaqiniyah. Qiyas yang terbina ataupun qiyas yang tersusun daripada dalil-dalil yang yakin. Dan disebut di dalam Matan Sulam, dalil-dalil yang yakin itu ada 6 kesemuanya, dibincangkan di dalam ilmu mantiq. Awaliyat, kemudian ada musyahadat, kemudian ada mahsusat, kemudian ada mutawatirat, kemudian ada hadisiyat, dan kemudian ada apa lagi satu? Mahsusat. Kita ada yang pertama adalah awaliyat, yang kedua musyahadat, yang ketiga mahsusat, yang keempat hadasiyat, yang kelima mutawatirat, dan yang keenam apa satu lagi? Kita tengok balik di dalam ilmu mantiq. Apa lagi satu? Hadisiyat, dan yang terakhir sekali yang keenam adalah mahsusat sudah. Tak apa, nanti kita tengok apa lagi satu dalam dalil yang yakin. Apa Ustaz lagi satu dalam dalil yakin? Kita tengok dalam Matan Sulam apa kata Imam Akhdari pada membahaskan
burhan yang yakin. uh, min mujarrabat lagi satu. Min awwaliyatin musyahadatin mujarrabatin mutawattirati wa hadasiyatin wa mahsusati fatilka jumlatul yaqiniyat. Biasalah ya, cuti lama sangat jadi lupa semua. Baik, tak apa, nanti rujuk balik dalam ilmu. Dalam ilmu mantik kita dah bincang apa itu burhan, iaitu kias yang terbina daripada dalil-dalil yang yakin, dan yakin itu kesemuanya ada 6. Secara jumlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Akhdari dalam matannya, menyebutkan apa dia? Dalam matannya menyebutkan ajalluhal burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin min awwaliyatin musyahadatin mujarrabatin mutawatirati wa hadasiyatin wa mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyat. Itu adalah 6 dalil ataupun perkara-perkara yang yakin yang menjadi qadiyah ataupun menjadi muqaddimah bagi qiyas burhani. Baik. Jadi tadi kita kata apa? Dalam samarah ilmu tauhid, kita akan dapat mengenal Allah Ta'ala dengan burhan-burhan yang yakin ataupun burhan-burhan yang qat'i. Al-burhan, al-barahin al-qat'iyyah. Al-barahin bermakna al-qat'iyyah. Jadi, semua burhan ataupun semua dalil yang menggunakan qiyas burhani melazimi qat'i ataupun memberi faedah qat'i, yakin. Kemudian apa yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri wal fawzu bis sa'adatil abadiyah, dan berjaya ataupun kita kata memperolehi kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan yang selama-lamanya di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Jadi itu samarah ataupun hasil daripada mempelajari ilmu tauhid. Maka semua yang pengkaji ataupun penuntut ilmu tauhid perlu untuk mendapatkan dua perkara ini, ataupun perlu untuk memastikan bahawasanya kita mempelajari ilmu tauhid itu membawa kita ke arah ini, iaitu ke arah mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Baik, itu 3 perkara penting di dalam perbahasan prinsip ilmu ataupun kita kata mabadi' ilmu ataupun mabadi' asyarah. 3 sudah selesai, masuk kepada yang keempat, iaitu al-fadlu. Fadlu ilmi tauhid. Kelebihan ataupun keistimewaan ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri bahawasanya annahu asyraful ulum. Ilmu ini iaitu ilmu tauhid adalah semulia-mulia ilmu. Kenapa? Kenapa ilmu tauhid ini semulia-mulia ilmu? Likaunihi muta'alliqan bidhatihi ta'ala wa dhati rusulihi wa ma yatba'u dhalika. Kerana ilmu tauhid ini berkait dan bergantung kepada zat Allah Ta'ala. Perbincangannya berkait dengan zat Allah Ta'ala dan zat Rasulnya alaihi wassalatu wassalam dan segala yang berkait dengannya. Maka disebutkan apa? Wal muta'alliq yashrufu bi syarafil muta'alliq. Dan perkara yang bergantung itu mulia kerana apa? Kerana tempat dia bergantung itu mulia. Ilmu tauhid bergantung kepada zat Allah Ta'ala dan zat Rasulnya. Dan zat Allah Ta'ala dan zat Rasul adalah zat yang mulia. Maka jadilah ilmu tauhid mulia kerana dia bergantung dan dia duduk ataupun kaji kepada perbahasan berkait dengan perkara yang mulia. Maka sesuatu benda mulia kerana dia mengikut dan apa kita panggil bergantung kepada perkara yang mulia. Sebutkan al-muta'alliq yashrufu bi syarafil muta'allaq. Baik, itu kelebihan mempelajari ilmu tauhid, fadlu fi dirasati ilmu tauhid. Ya, al-fadlu ataupun kita kata kelebihan pada ilmu tauhid. Kemudian yang ke-5, nisbah ataupun alaqah, ataupun kita kata hubung kait ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka disebutkan ilmu tauhid ini adalah aslul ulumid diniyah, asal ilmu agama, asal ilmu agama. Wa ma siwahu far'un, dan selain daripadanya iaitu daripada ilmu tauhid adalah far'un, iaitu cabang bagi ilmu tauhid. Kerana semua berkait dengan ilmu, berkait ataupun semua akan kembali kepada ilmu tauhid.
Sehingga disebutkan di dalam syair mengatakan apa? Ayyuhal muqtadi litatluba ilman. Kullu ilmin abdun li ilmil kalami. Tatlubul fiqha kay tusahhiha hukman. Thumma aghfalta munzilal ahkami. Tatlubul fiqha. Kamu mempelajari fiqha. Kay tusahhihal hukman. Supaya kamu membenarkan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kita nak bagi solat kita betul, kita nak bagi puasa kita betul. Maknanya hukum-hukum yang ada di dalam Islam, kita belajar ilmu fiqh untuk kita buat dan laksanakan hukum itu mengikut apa yang sepatutnya. Maknanya ikut kepada jalan yang betul. Thumma aghfalta munzilil ahkami. Kemudian kamu lupa siapa yang menurunkan hukum-hukum itu, siapa? Allah Ta'ala. Jadi apa ilmu yang mengkaji berkait dengan Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, adalah ilmu tauhid. Maka ilmu fiqh, sebelum kita nak isbat hukum dan sebagainya, maka kita kena isbatkan munzilul ahkam, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebelum kenal dan sebelum mensahihkan hukum-hukum yang ada dalam Islam, maka kita kena tahu siapa yang menurunkan hukum-hukum ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi itu nisbah ataupun alaqah ilmu tauhid dengan ilmu yang lain. Atau juga kalau kita bincang perbahasan berkenaan dengan an-nisab bainal kulliyat, maka ilmu kalam ini ataupun ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain, nisbahnya adalah tabayun. Maknanya ilmu tauhid bukan ilmu fiqh. Ilmu tauhid bukan ilmu faraid. Ilmu tauhid bukan ilmu nahu dan saraf dan seterusnya. Ilmu tauhid nisbah kepada ilmu yang lain adalah tabayun, iaitu apa? Mempunyai makna yang tersendiri dan lafaznya tersendiri, berbeza dengan perkara yang lain. At-tabayun kalau kita bincang dalam nisab baina kulliyah ini, maknanya apa? Al-lafzan al-lafzan walikullin minha atau walikullin minhuma maknan khas, ataupun setiap daripada salah satu daripadanya ada makna yang khusus yang tidak terkait antara satu sama yang lain. Baik, itu adalah nisbah ilmu kalam ataupun ilmu tauhid dengan sekalian ilmu yang lain. Kemudian yang keenam, al-wadih, iaitu pelopor bagi ilmu. Yang pelopor bagi ilmu tauhid dengan nanti kita akan bincang apa maksud pelopor. Bukan maknanya pengasas ataupun pemula kepada ilmu tauhid. Tidak. Sebab itu kita kata pelopor. Pelopor bagi ilmu tauhid adalah yang pertama Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari wa mutabi'uhu. Maknanya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga pengikut-pengikutnya yang digelar sebagai Al-Ash'ariyah ataupun Al-Asyairah. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa mutabi'uhu. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa mutabi'uhu, dan juga pengikut-pengikut bagi Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Apa makna mereka ataupun kedua-dua imam ini merupakan pelopor bagi ilmu tauhid? Bukan makna mereka berdua yang meletakkan ataupun yang mengasaskan ataupun yang menjadi pemula kepada ilmu tauhid. Tidak. Tetapi mereka menulis. Mereka adalah para ulama yang mula menulis kitab-kitab berkait dengan ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, mereka juga yang menolak syubhat-syubhat yang datang pada zamannya, dan secara khusus pada zaman Al-Imam Abul Hasan dan juga Abu Mansur adalah golongan Mu'tazilah. Mereka yang menjawab syubhat yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah. Begitu juga golongan Mujassimah dan juga golongan Hasyawiyah. Kerana apa? Kerana tauhid ini ataupun mengesakan Allah Ta'ala ini datang daripada sekalian Nabi. Daripada Nabi Adam sampailah kepada hari kiamat. Semua para anbiya membawa syiar yang sama, iaitu menyembah Allah Ta'ala yang satu. Mentauhidkan Allah Ta'ala yang satu. Akan tetapi Imam Abul Hasan dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka kedua ini adalah pelopor, iaitu sebagai penulis ataupun kita panggil yang mula tadwin ataupun yang mula menulis kitab berkenaan dengan ilmu tauhid, dan juga mereka berdua inilah yang menjawab syubhat yang datang pada ketika itu. Sebab itu kita kata ilmu tauhid tadi ada dua perkara penting. Isbat aqaid diniyah bi adillatihal yaqiniyah,
Dan yang kedua adalah daf'u syubhat, menolak syubhat yang datang di dalam ilmu perbahasan ilmu tauhid. Baik. Secara ringkas kita nak kenal siapa dia Al-Imam Abul Hasan. Banyak kita panggil karangan ataupun tulisan yang membincangkan ataupun yang menulis berkenaan dengan sirah zatiyah ataupun kita kata biografi berkenaan dengan kedua imam ini. Tapi secara ringkas kita sebutkan siapa dia Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, nama beliau adalah Ali bin Ismail namanya adalah Ali bin Ismail ibni Ishaqa ibni Salimin ibni Ismaila ibni Abdullah ibni Musa ibni Bilalin ibni Abi Burdah ibni sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Imam Abi Musa Abdullah ibni Qais Al-Ash'ari Al-Basri. Jadi Al-Imam Abul Hasan merupakan susu galuh ataupun daripada zuriat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari. Dan di dalam hadis secara ringkaslah, tapi boleh dicari di dalam kitab-kitab berkenaan dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, bahawasanya Nabi SAW mengkhususkan perbahasan berkait dengan tauhid, soalan-soalan berkait dengan akidah dijawab dan diterangkan kepada golongan Al-Ash'ari, kepada kabilah Al-Ash'ari yang datang daripada Yaman. Mereka adalah golongan Yaman, dan ada hadis yang masyhur ketika mana di antara Nabi memanggil Bani Tamim supaya menerima apa yang Nabi nak sampaikan, tapi Bani Tamim tidak mahu. Lalu masuk golongan Asy'ariyah, iaitu mereka yang datang daripada Yaman, iaitu daripada silsilah Abu Musa Al-Ash'ari. Mereka datang dan mereka menerima apa yang Nabi nak sampaikan, dan apa yang Nabi sampaikan itu hadis berkenaan dengan tauhid ataupun akidah Islam berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat hadis-hadis berkenaan dengan tauhid ini, Nabi riwayatkan ataupun Nabi sampaikan kepada golongan Asy'ari. Kemudian lahirnya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada tahun 260 Hijriah. Pada tahun 260 Hijriah. Maknanya Al-Imam Abu Hasan daripada golongan Salafus Saleh. Daripada golongan Salafus Saleh. Dan meninggal pada tahun 324 Hijriah, dan sebahagian menyebutkan pada tahun 334 Hijriah. Antara karangan yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah Ar-Raddu 'ala Al-Mujassimah. Kemudian kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Kemudian kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian kitab Al-Fusul fi Raddi 'ala Al-Mulhidin. Ini antara kitab karangan yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Banyak lagi kitab yang dikarang, contohnya Al-Luma' dan sebagainya, kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik, kemudian, dan banyak lagi lah kalau boleh dibaca berkenaan dengan sirah zatiyah. Kitab yang masyhur, yang khusus berkenaan dengan Al-Imam Abul Hasan adalah kitab Tabyin Kadhbil Muftari, iaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asakir, yang menerangkan tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga hadis-hadis berkait dengan isyarat ataupun busyra kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan hadis yang saya sebutkan tadi juga, yang secara mafhum sahaja, ada di dalam kitab tersebut dan diterangkan secara detail. Dan juga yang menerangkan detail berkenaan dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari daripada golongan muhaddisin adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi juga begitu menjelaskan siapa manhum ahlus sunnah, menerangkan siapa dia ahlus sunnah, dan menjelaskan siapa sebenarnya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Bahawasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sebahagian dakwaan mengatakan beliau bukan daripada golongan hadis ataupun golongan muhaddisin. Beliau hanya golongan akliyah sahaja, kerana latar belakangnya yang mana belajar ataupun gurunya adalah Qadi Abdul Jabbar Al-Jubai. Maka kita sebutkan bahawasanya ketika mana Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari
pada waktu wafat ayahnya mewasiatkan untuk dia ataupun untuk Al-Imam Abdul Hasan pergi belajar dengan sahabat ayahnya, kerana ayahnya adalah daripada golongan faqih dan juga muhaddis. Faqih mazhab Syafi'i dan juga muhaddis, iaitu ahli hadis. Menyuruh ataupun mewasiatkan supaya Al-Imam Abdul Hasan pergi menuntut ilmu dengan rakan baiknya, iaitu kena tengok balik tapi tak silap saya namanya Syekh Zakaria bin Yahya As-Sahi. Itu adalah daripada golongan al-muhaddisin pada waktu tersebut. Min kibaril muhaddisin pada zaman itu. Maka tertolak bagi mereka yang mengatakan Al-Imam Abdul Hasan bukan daripada kalangan golongan muhaddis. Kerana Al-Imam Abdul Hasan juga mempelajari ilmu berkait dengan hadis. Kemudian yang kedua, siapa dia Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi namanya adalah Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Maturidi adalah nisbah kepada satu bandar ataupun satu kampung di Samarkand. Kampung Matrid. Matrid di mana? Di Samarkand. Meninggal pada tahun 333 Hijriah. Sebahagian meriwayatkan bahawasanya Al-Imam Abdul Hasan meninggal dahulu. Setelah beberapa tahun, kemudian barulah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal. Tapi tarikh wafat Al-Imam Abdul Hasan ada khilaf di sana. Kemudian antara kitab yang ditulis, karangan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi adalah kitab At-Tauhid, contohnya. Kemudian kitab Bayanu Awhamil Mu'tazilah. Al-Imam Maturidi juga antara al-imam yang menolak ataupun menjawab syubhat yang dibawa oleh Mu'tazilah. Kemudian Al-Maqalat. Kemudian antara kitab yang azim ataupun kitab yang sangat besar dan banyak manfaatnya adalah kitab Ta'wilatul Quran. Kitab berkenaan dengan Ta'wilatul Quran, membincangkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Baik, itu adalah wadih ataupun pelopor bagi ilmu tauhid ataupun kita kata ilmu akidah. Kemudian seterusnya nama bagi ilmu tauhid ataupun nama bagi ilmu yang kita nak bincangkan ini, al-ismu, yang ketujuh daripada prinsip-prinsip yang 10. Ilmu tauhid dikenali ataupun ilmu ini dikenali dengan nama ilmu tauhid. Kenapa dipanggil ilmu tauhid? Kerana perbahasan wahdaniyah antara perbahasan yang masyhur di dalam ilmu ini. Kemudian juga dipanggil sebagai ilmu kalam. Kenapa dipanggil ilmu kalam? Kerana para ulama yang terdahulu apabila nak menulis dan membahas ilmu ini, maka para ulama akan memulakan dengan pada tarjamah ataupun pada tajuk perbincangan itu akan mengata al-kalam ala kaza kaza kaza. Maksudnya al-kalam ala sifatillah contohnya. Al-kalam ala al-wujud. Al-kalam ala sifati an-nafsiyah, al-kalam ala sifati salbiyah, atau al-kalam ala tanzihat dan seterusnya. Maka dipanggil sebagai ilmu kalam dengan kerana apa? Kerana pada tarjamah ataupun tajuk bab-bab yang ada di dalam ilmu itu, para ulama memulakan dengan al-kalam ala kaza. Baik, kemudian antara yang lain juga kenapa dipanggil sebagai ilmu kalam? Kerana khilaf yang sangat besar dan sangat banyak di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu ini adalah perbahasan sifat kalam. Perbahasan sifat kalam mempunyai khilaf ataupun perpecanggahan yang sangat besar dan banyak dibincangkan oleh para ulama. Kemudian yang seterusnya antara nama ilmu ini adalah al-fiqhul akbar. Al-fiqhu al-akbar. Kemudian yang lain juga antaranya adalah ilmu usul itu. Dan Imam Bajuri menyebutkan ada sebahagian mengatakan ada 8 nama bagi ilmu ini, ilmu akidah dan seterusnya lah. Ada 8 nama bagi ilmu tauhid yang kita akan pelajari ini. Baik. Kemudian yang seterusnya istimdad. Baik, kat sini kita akan berhenti lama sikit supaya kita bincang dengan lebih terperinci berkenaan dengan sumber ilmu tauhid. Apa dia al-istimdad? Al-istimdad adalah sumber. Maknanya daripada mana ilmu ini diambil, diambil ataupun dijadikan rujukan.
Maka disebut oleh para ulama, istimdad bagi ilmu tauhid adalah daripada dalil-dalil aqliyah dan juga dalil-dalil naqliyah. Minal adillati al-aqliyati wal naqliyati. Daripada dalil-dalil aqli, iaitu dalil yang dinisbahkan kepada akal, ataupun dalil-dalil naqli. Baik, dalil-dalil aqli ni tidak kisahlah sama ada, sebab bila kita kata dalil ataupun kita kata hujjah, maka dia mestilah kita panggil murakkabah minal kita panggil tidak. Dalil boleh jadi dia murakkab dan boleh jadi dia mufrad ataupun basit. Dalil yang murakkab yang kita kata qiyas. Maknanya ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra. Tapi boleh jadi dalil tu perkara yang mufrad ataupun basit. Maknanya bukan murakkab. Contoh kalau kita kata apa dalil wujudnya Allah Ta'ala? Orang tu kata alam. Maka alam ni dalil kepada wujud Allah Ta'ala. Maka dalil boleh jadi murakkab, boleh jadi mufrad. Bila disebutkan di sini, sumber bagi ilmu tauhid adalah daripada dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil naqli. Maka kita tahu bahawasanya masdar ataupun sumber ilmu ataupun sumber penghujahan daripada Asy'ariyah ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah adalah al-aqlu wan naqlu ala wajhi ta'adud. Aklu dan naqlu, iaitu akal dan juga naqal, dalil-dalil aqli dan dalil-dalil naqli ala wajhi ta'adud, dengan wajah ta'adud. Apa maksud ta'adud? Maknanya saling melengkapi dan saling membantu antara satu sama lain. Maknanya apa? Saling melengkapi antara dalil naqli dan dalil aqli. Bererti tidak berlaku percanggahan di antara al-aqlu wan naqlu. Sebab itu kita kata al-aqlu sahih ataupun al-aqlu as-sahih wal naqlu ats-tsabit as-sarih. Akal yang sahih dan juga naqal yang thabit dan sarih la yata'aradan, tidak akan berlaku percanggahan ataupun pertembungan antara satu sama yang lain. Kerana apa? Al-aqlu wan naqlu ala wajhi ta'adud. Maknanya apa? Kullum minhuma yu'ayyidul akhar. Setiap satu daripadanya, iaitu daripada akal dan naqal, saling melengkapi antara satu sama yang lain. Maka dakwaan yang mengatakan bahawasanya Al-Asy'ariyah mendahului ataupun mendulukan akal daripada naqal adalah dakwaan yang kita panggil secara tergesa-gesa, ataupun dakwaan yang kita panggil tidak berasas. Kerana apa? Kerana bila kita nak menyebut tentang taqdimul aqli ala naqli, maka di sana perlu ditafsilkan dan perlu diterangkan dahulu apa pembahagian yang ada di dalam adillah aqliyah dan apa yang ada di dalam adillah an-naqliyah. Maka dakwaan yang mengatakan Al-Asy'ariyah yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naqli adalah dakwaan yang kita panggil tergesa-gesa, sebab tidak detail pada manhaj ataupun pada madrasah Al-Asy'ariyah. Kerana apa? Bila kita kata sebut dakwaan, maka perlu ada dalil. Sebab disebut apa? In kunta naqilan fasihhatu. Kalau kamu naqalkan sesuatu, sahihkan daripada mana kamu naqalkan. Daripada mana kamu ungkapkan ataupun kamu ambil kalam tertentu. Daripada kitab, kalau kamu kata ia kalam imam, imam tu sebut di mana, sahihkan. In kunta naqilan fasihhatu au mudda'iyan. Kalau kamu dakwa sesuatu, fadalil, bagi dalil. Jadi mereka yang mendakwa bahawasanya Asy'ariyah mendahulukan akal daripada naqal tidak mendatangkan dalil yang cukup untuk mengisbatkan perkara tersebut. Maka tidak mengapa kita jawab perkara tersebut, kita katakan bahawasanya pada perbahasan taqdimul aqli ala naqli perlu ditafsilkan dan perlu didetailkan. Bahawasanya dalil-dalil akli itu terbahagi kepada dua. Ada dalil akli yang kita kata kita sebut boleh jadi diterima dan boleh jadi ditolak. Taduru bainal akhdhi war raddi, maknanya berlingkar berkenaan dengan
terima ataupun tolak. Dalil akli boleh jadi satu jenis daripada dalil akli ni boleh diterima, boleh ditolak. Dipanggil sebagai dalil yang zanni. Adillah akliyah zanniyah. Taduru bainal akhdhi war raddi. Dia bermain di antara terima ataupun tolak. Boleh diterima dan boleh ditolak. Maknanya kalau kita bincang naqid dia yuhtamal sidiq. Naqiduhu yahtamilu as-sidqa. Naqidnya ataupun naqid lawan bagi dalil yang zanni ini boleh jadi diterima ataupun boleh jadi betul. Jadi dia boleh jadi 50-50, boleh jadi 70-30. Ala kulli hal, naqid dia boleh jadi betul. Itu dalil yang zanni, dalil aqliyah yang zanni. Baik. Kemudian seterusnya dalil akli juga ada yang jenis yang kedua yang semata-mata sampai kepada darajat yakin. Balaghat darajatu al-yaqin atau balaghat darajata al-yaqin. Sampai kepada tahap ataupun darjat yang paling tinggi, iaitu darjat yakin. Dipanggil sebagai dalil yang qat'i. Dalil akli yang qat'i. Yang kita sebut dalil akli yang qat'i, contohnya macam kita kata al-kull akbar minal juz'i, al-juz'u asghar minal kulli. Maka naqid bagi qadiyah ini la yahtamilu illa al-kazib. Maknanya naqid dia mesti salah. Naqid dia mesti salah. Maka qadiyah itu ataupun dalil itu adalah dalil yang sidik ataupun dalil yang qat'i ataupun yaqin. Maka pada dalil akli kita ada dalil yang qat'i dan dalil yang zanni. Baik, itu dah selesai dalam dalil akliyah. Boleh kot kita tulis sikit lah bagi nampak Boleh? Boleh ke saya tulis dulu kemudian baru sebab nanti baru ni Jadi kita ada dalil akli yang zanni, iaitu yang berlegar sama ada terima ataupun tolak. Maknanya naqid dia yahtamilu as-sidqa wal kadhiba juga. Dan dalil yang qat'i yang mana sampai kepada darjat yang yakin, iaitu kita panggil tidak ada ihtimal naqidnya betul. Naqid dia mesti salah. Itu dipanggil sebagai dalil yang qat'i. Jadi ada dua bentuk dalil akli. Yang qat'i dan yang zanni. Baik. Sekarang ni yang menjadi permasalahan dan dibincang berkenaan dengan taqdimul aqli ala naqli, yang mana satu antara dua ini. Baik. Dalil akli yang zanni, memang kita katakan bahawasanya dalil akli yang zanni bukan tempat perbincangan. La yutasawwaru bahsu anha. Tak tergambar pun para ulama nak bincangkan perkara berkait dengan dalil akli yang zanni. Ulama kalam lah, dengan arti kata ulama kalam. Kenapa? Kerana perbahasan akidah perlu diisbatkan dengan dalil yang qat'i. Maka dalil zanni, dalil akli yang zanni tidak diterima pakai dalam mengisbatkan akidah Islam yang sebenar. Hatta ditolak pada perbahasan berkenaan dengan dalil zanni. Tidak diambil kira. Tidak diambil kira dan bukan tempat ataupun bukan perbincangan. Maknanya kalau orang kata Asy'ariyah mendahulukan akal ke atas naqal dengan makna dalil akli itu adalah dalil zanni, maka dakwaan itu salah. Dakwaan tersebut tidak tepat. Kenapa? Kerana ulama kalam tidak gunakan dalil akli yang zanni sebagai hujah di dalam mengisbatkan ilmu tauhid ataupun di dalam mengisbatkan aqaid ad-diniyah, aqaid Islam yang sebenar.
Akan tetapi, perbincangan berkenaan dengan taqdimul aqli ala naqli pada dalil aqli yang qat'i. Pada dalil aqli yang qat'i. Di sini ada perbincangan tentang ittifaq ataupun ikhtilaf dalil tersebut dengan naqal ataupun dalil-dalil yang naqli, iaitu sam'i ataupun kita kata yang mana terkandung padanya nusus ataupun mutawatir, dari dalil yang mutawatir. Baik. Ini yang sudut pertama. Kita dah selesai berkenaan dengan akal. Masuk kepada dalil naqli. Baik, ad-dalilun naqli iaitu an-nusus an-naqliyah, nas-nas naqli daripada Al-Quran dan juga sunnah nabawiyah ataupun hadis. Baik. Dari sudut zanni dan juga qat'i, kita kata dalil-dalil naqli terbahagi kepada dua juga. Dalil-dalil naqli terbahagi kepada dua. Baik, dalil-dalil naqli juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, zanniyatul wurud atau zanniyatud dalalah atau kilaihima, iaitu zanniyatul wurud wad dilalah. Apa maksud zanniyatul wurud? Maknanya apa? Al-wurud maknanya wusul ilaina, maknanya sampai kepada kita dengan tariq zanni. Nanti kita akan bincang contohnya dalam hadis-hadis yang kita panggil hadis dhaif contohnya. Maka tariq sampai kepada kita, wusul ilaina adalah zanni, bukannya qat'i. Kemudian dalalah, iaitu hadis ataupun kita panggil nas tersebut menunjukkan kepada apa? Kalau dari segi mafhum ataupun dari segi makna yang ada pada nas tersebut menunjukkan kepada makna yang zon. Ataupun kedua-duanya sekali, iaitu zanniyatul wurud wad dalalah. Itu zanniyatul wurud wa zanniyatud dalalah. Maksudnya dari segi sampai kepada kita dah zanni. Wajah dilalahnya juga adalah zanni, bukannya qat'i. Maknanya yahtamil, boleh jadi naqidnya, lawannya itu betul dari segi zahir nas tersebut. Kemudian yang kedua, qat'iyatul wurud wad dalalah. Maknanya dari segi sampai kepada kita mutawatir, sampai kepada kita qat'iyatul wurud secara qat'i. Kemudian dalalahnya juga qat'i, la yahtamil naqiduhu, tidak boleh terima benar naqidnya, hanya menerima betul sahaja, maka dia adalah qat'iyatud dalalah. Baik, maka tadi kita dah bincang dalil akli. Kalau zanni tak ada masalah. Zanni bukan mahal perbincangan dalam ilmu kalam ataupun dalam perbahasan isbat tauhid. Bab zanni, kita kata apa? Sebab dalil akli yang zanni memang tidak diguna pakai pada mengisbatkan akidah Islam yang sebenar, hanya pada qat'i. Maka perbincangan berkenaan dengan taqdimul aqli ala naqli pada dalil akli yang qat'i. Kemudian dalil naqli pula sama juga, ada zanni dan juga ada qat'i. Baik, yang dibincangkan adalah perkara berkenaan dengan ini, iaitu dalil naqli yang zanniyatul wurud awid dalalah aw kilaihima. Ini yang dibincangkan dalam perbahasan taqdimul aqli ala naqli, dalam perbincangan taqdimul aqli ala naqli. Akan tetapi pada dalil naqli yang qat'iyatul wurud wad dalalah, mustahil berlaku percanggahan dengan dalil aqli yang qat'i. Disebut bahawasanya mustahil. Mustahil, yastahilu indal asyairah an takuna ba'duha mukhalifan li ba'd ad-dalail al-aqliyah al-qat'iyah. Mustahil berlaku ta'arud ataupun percanggahan di antara dalil aqli yang qat'i dan juga dalil naqli yang qat'iyatul wurud wad dalalah. Maka kita nak bincang yang ini. Ini mahal
mahal niza' pada taqdimul aqli ala naqli indal asy'ariyah. Baik, kita pergi satu persatu. Pada perbahasan dalil naqli, kita kata tadi ada min haisul wusul ilaina, iaitu al-wurud, dan juga min haisu quwwatud dalalah. Baik, kita tengok dekat sini secara taudihnya, secara lebih detail lagi. Kita kata nusus an-naqliyah ataupun al-adillah an-naqliyah sama ada Al-Quran ataupun sunnah nabawiyah. Sama ada Al-Quran ataupun sunnah nabawiyah. Ataupun hadis kita kata. Baik, Al-Quran kita pasti. Al-Quran mutawatir ittifaqan. Mutawatir tamaman. Tak ada pembahagian. Al-Quran mesti mutawatir. Baik, kemudian dalam hadis baru ada pembahagian. Ada hadis yang mutawatir dan ada hadis yang ahad. Ada yang toriknya torik mutawatir dan ada torik yang ahad. Kemudian hadis yang ahad pula, ada yang sahih dari sudut isnadnya sahih, ada yang dari sudut isnadnya hasan, ada yang dari sudut isnadnya dhaif. Okay, dapat ya? Okay, kita tulis sikit. Ini dah boleh padam. Okey. Mana pemadam? Tak ada. Ini dah baru. Okey, kita sebutkan dekat sini nusus an-naqliyah. Nusus an-naqliyah terbahagi kepada dua. Yang pertama Al-Quran Al-Karim. Ini mesti mutawatir, tak ada perbincangan. As-Sunnah An-Nabawiyah ataupun Al-Hadis, ada jalan yang sampai kepada kita, hadis-hadis yang sampai kepada kita mutawatirah ataupun ahadiyah. Itu ahad. Tidak sampai kepada darjat mutawatirah. Kemudian hadis yang ahad pula sama ada sahihul isnad, sahihatul isnad ataupun hasanuhu. Mana hasanul isnad ataupun dha'f. Itu ataupun dhaiful isnad. Baik, kita tengok dekat sini. Nusus naqliyah, kita ada Al-Quran, kita ada sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Kemudian hadis-hadis ini ada yang mutawatirah, ada yang ahadiyah. Al-Quran tidak ada melainkan mutawatirah saja. Al-Quran selesai dah. Nusus Quran mesti mutawatirah. Tidak ada Quran ataupun nusus Quran yang ahadiyah. Kemudian hadis Nabi pula yang ahad, kalau mutawatirah selesailah dia hadis yang mutawatir. Kalau dia ahad, kita tengok pada isnad. Ada yang sahihul isnad, dari sudut sanadnya sahih. Ada yang hasanuhu, iaitu hasanul isnad. Dari segi sanadnya hasan. Rendah sedikit daripada darajat sahih. Kemudian ada yang dhaiful isnad. Dhaiful isnad ini nanti yang kita akan bincangkan di dalam perbahasan berkenaan dengan taqdimul aqli ala naqli. Baik, jadi dari segi nusus naqliyah pembahagiannya kita dah nampak. Okay, baik. Sekarang ni tadi kita sebut apa? Pada dalil ataupun nusus naqliyah, aqliyah kita dah selesai. Kita hanya ambil dalil aqli yang qat'i sahaja pada isbat pada isbat aqaid diniyah. Sekarang ni dari segi dalil naqliyah, kita ada min haisul wurud. Ini min haisul wurud. Maknanya dari segi sampai kepada kita, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Okay, selesai. Kemudian sekarang ni dari sudut dalalah ataupun dari sudut nas tersebut menunjukkan kepada makna sama ada secara zanni ataupun secara qat'i. Baik, kita nak bagi kepada pembahagian dari segi wurud dan juga dari segi dari segi wurud dan juga dari segi dalalah pada dalil ataupun nusus naqliyah. Nusus naqliyah yang pertama ini aqsam al-dalil an-naqli
min haitsu al-wurud wad dalalah. Dari segi sampai pada kita dan juga dalalah. Yang pertama, qat'iyyu al-wurud wa qat'iyyu ad-dalalah. Dari segi sampai kepada kita qat'i. Kemudian dari segi dalalahnya qat'iyah juga. Contohnya macam Allah sebut law kana fi ma alihatun illallah la fasadata. Jadi ayat Al-Quran itu dari segi wurud dia qat'i. Sebab apa? Sebab dia mutawatir, dia Al-Quran. Nas Quran ni memang mutawatir, maka dari segi wurud dia qat'i. Dan dalalahnya juga qat'i sebab dalam ayat tersebut Allah kata law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, la fasadata, la halaka. Maknanya akan hancur dan binasa. Maka ayat ini menunjukkan kepada makna wahdaniyah tanpa ada ihtimal lawannya. Maknanya hanya semata-mata menunjukkan dalilnya dalil yang qat'i. Dari segi dalalahnya dalalah qat'iyah. Maka dalil ataupun nas ini qat'iyul wurud, qat'iyud dalalah. Qat'iyul wurud, qat'iyud dalalah. Mati ke? Oh ya. Lepas tu boleh sambung je. Okey, baik. Dapat? Okey. Sama juga dengan hadis Nabi. Hadis Nabi yang mutawatir dan hadis itu menunjukkan kepada makna yang qat'i. La yahtamil naqiduhu annahu sahihah ataupun annahu sahih. Tidak ihtimal langsung nakid dia itu betul. Sentiasa nakid dia salah. Itu kita kata dalil itu dalil yang qat'iyyul thubut ataupun qat'iyyul wurud, qat'iyyud dalalah. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, nas yang mana qat'iyyul wurud tetapi dhanniyud dalalah. Dari segi wurud, iaitu dari segi sampai kepada kita, dia qat'i. Maksudnya daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir. Baik, dari segi wurud ataupun dari segi subut ianya qat'i, selesai. Tetapi dari segi maknanya dia zanni, dalalahnya zanniyah. Contoh macam ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat. Contohnya Allah sebut nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah Ta'ala, maka Allah melupakan mereka. Jadi maksud nisyan di sisi Allah Ta'ala itu dari segi zahirnya tidak, ataupun dari segi zahirnya salah. Kerana apa? Kerana Allah tidak lupa. Allah tidak ada sifat lupa. Allah Al-Alim. Allah Al-Alim. Allah ada sifat Al-Ilmu, yang mana tidak ada jahil pada Allah Ta'ala itu. Tidak ada makna lupa bagi Allah Ta'ala. Baik, jadi secara zahirnya ataupun makna secara zahir ayat ini, maknanya yahtamil, benar dan salah. Yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Dari segi dalalahnya zanni. Tetapi ayat Al-Quran, maka dia qat'i dari segi wurud. Akan tetapi dari segi dalalahnya zanni. Maknanya al-ma'na ma'nahu muhtamil. Maknanya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Maka dekat sini nanti yang kita kata ada perbahasan dipanggil sebagai ta'wil. Ta'wilun nas. Ta'wil nusus. Kerana apa? Kerana secara zahirnya makna ayat ini bercanggah dengan qat'iyatul aqli, ataupun bercanggah dengan dalil aqli yang qat'i. Sebab apa? Sebab mustahil Allah Ta'ala itu lupa. Mustahil pada akal kita Allah Ta'ala itu lupa. Dapat? Baik, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah zanniyul wurud, qat'iyud dalalah. Yang ketiga, zanniyul wurud, qat'iyud dalalah. Dari segi sampai kepada kita, dia zanni. Maknanya mungkin dia adalah hadis ahad. Dari segi
wurud ataupun dari segi wusul ilaina dia qat'i, dia zanni. Maknanya dia hadis yang ahad, sebab mustahil ada Quran yang zanniyul wurud, tidak ada. Dia hadis sahaja yang ada zanniyul wurud. Hadis-hadis yang ahad yang tak sampai pada darajat mutawatir. Tapi dari sudut dalalah dia qat'i. Dari segi maknanya dia qat'i. Dari segi makna dia qat'i. Maka dia dipanggil sebagai zanniyul wurud qat'iyud dalalah. Maka dekat sini nanti kita akan bincang ataupun khata' yang berlaku sampai dia jadi zanni adalah min haisur ruwah, dari segi perawi-perawi hadis tersebut, sehingga menurunkan derajat hadis tersebut kepada darjat zanni dari segi wurud. Sebab mungkin ada yang tidak siqah dan sebagainya pada sebahagian ruwah. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, yang terakhir sekali, zanniyul wurud wa zanniyu ad-dalalah. Dari segi sampai kepada kita zanni, maknanya dia hadis yang ahad, dan dari sudut dalalahnya juga zanni. Jadi pada ketika ini juga kita akan bincangkan dari segi apa? Dari segi maknanya ditakwilkan, dan dari sudut perbahasan berkenaan dengan wurud ataupun wusul ilaina dibincangkan perbahasan berkenaan dengan sebahagian perawi pada hadis tersebut ataupun pada kita panggil nusus tersebut. Maka tidak ada iskal. La iskala, tidak ada iskal kalau berlaku percanggahan nas Quran ataupun khabar mutawatir ataupun khabar yang ahad, hadis yang ahad, sahihul isnad ataupun hasanul isnad dengan qadiyah aqliyah zanniyah. Tak ada masalah. Tak ada masalah kalau berlaku percanggahan antara nas Quran yang ataupun nas-nas yang mutawatir yang qat'iyul wurud dengan zanniyul aqli ataupun qadiyah aqliyah yang zanniyah. Tidak ada masalah pada itu. Kita kata taqdimul an-naqli 'ala al-aqli. Jadi dekat sini Asy'ariyah akan mendahulukan nas-nas Quran ataupun nas-nas yang qat'i berbanding dengan dalil aqli yang zanni. Sebab dalil aqli yang zanni taduru bainal akhdhi war raddi. Dia berligar antara terima dan menolak qadiyah tersebut. Okay, selesai. Jadi tak ada masalah. Kita kata waktu ini Asy'ariyah mendahulukan naqal, iaitu nas-nas berbanding akal. Sebab apa? Dalil aqliyahnya zanni, tapi dalil naqliyahnya qat'i. Begitu juga tidak ada iskal, tak ada masalah kalau berlaku percanggahan pada hadis ahad yang dhaiful isnad, hadis ahad, kemudian dhaiful isnad, isnadnya dhaif, dengan qadiyah aqliyah qat'iyah. Tak ada masalah waktu ini, maka kita katakan Asy'ariyah taqdimul aqli 'ala naqli. Naqli di sini dengan makna apa? Hadis ataupun kita kata dalil-dalil naqli zanniyul wurud. Dari segi dari segi sampai kepada kita adalah zanni. Tarik yang zanni. Maka waktu ni tak ada masalah kita kata taqdimul aqli 'ala naqli indal Asy'ariyah. Tak berlaku masalah pada perbahasan kalau berlaku percanggahan di antara nas yang dhaif dengan sharih ataupun sahihul aqli, dengan dalil-dalil aqli yang qat'i. Baik. Tetapi bila berlaku iskal kalaulah nas Quran ataupun kalaulah nusus-nusus naqliyah itu daripada nas Quran, daripada hadis yang mutawatir, daripada hadis ahad sahihul isnad ataupun hasanul isnad dengan qadiyah aqliyah qat'iyah. Pada waktu ini ada iskal. Pada waktu ini apa yang perlu dilakukan? Pada waktu ini perlu ditakwilkan makna dan palingkan zahir makna itu sehingga tidak bercanggah dengan sarihul aqli ataupun sahihul aqli. Sehingga tidak bercanggah dengan dalil aqli yang qat'i. Tetapi pada titik ini ataupun pada perbahasan ini tidak berlaku contoh. La najid misalan. Tak ada misal. Sebab apa? Sebab takkan berlaku. Tadi kita kata yastahil, mustahil dalil-dalil ini
yang mana dalilnya qat'iyul wurud dan qat'iyud dalalah. Nas-nas ini yang qat'iyul wurud dan qat'iyud dalalah bercanggah dengan dalil aqliyah yang qat'iyah. Dan kalaulah berlaku, contoh kita kata berlaku min andarin nawadir, daripada perkara-perkara yang jarang-jarang berlaku. Keadaan layak tak akan berlaku, mustahil berlaku. Kat sini mustahil berlaku percanggahan antara al-aqlu as-sahih wan naqlu as-sarih. Tidak akan berlaku percanggahan langsung pada titik ini. Baik. Dan boleh jadi berlaku ta'arud pada apa? Berlaku ta'arud berlaku ta'arud pada qat'iyah, dalil akli yang qat'i dan nas yang mana dari segi wurud qat'i tetapi dari segi dalalahnya zanni. Jadi kita kata boleh tergambar berlaku percanggahan di antara dalil-dalil akli yang qat'i dengan nas-nas naqli yang isim yang kedua. Nas-nas naqli yang qat'iyul wurud, zanniyud dalalah. Jadi pada waktu ini perlu kepada apa? Perlu kepada takwil nas tersebut, tafsirkan nas tersebut sampai tidak berlaku percanggahan dengan sahihul aql, dengan dalil-dalil akli yang qat'i. Itu boleh terjadi. Contohnya pada ayat-ayat mutasyabihat. Contoh pada ayat-ayat mutasyabihat, maka perlu kepada takwilan. Baik, yang seterusnya boleh juga tergambar berlakunya ta'arud ataupun berlakunya percanggahan antara qadiyah aqliyah qat'iyah dengan nas-nas naqli dengan jenis yang ketiga, iaitu zanniyul wurud qat'iyud dalalah. Dari segi wurud zanni, tapi dari segi dalalah qat'i. Jadi makna tidak ada masalah. Makna sepakat ataupun makna kita panggil makna dari sudut maknanya qat'i. Maka pada waktu ini perlu untuk kita mengatakan ataupun perlu untuk kita kaji dari sudut isnadnya. Sebab dari sudut isnadnya zanniyul wurud. Dari sudut isnadnya zanniyul wurud. Maka berlaku khata', berlaku kesalahan pada perawi. Dan berlaku yang terakhir sekali, tergambar juga berlaku percanggahan ataupun berlaku ta'arud di antara qadiyah aqliyah qat'iyah dengan nas-nas dengan isim yang keempat, iaitu zanniyul wurud, zanniyud dalalah. Maka pada waktu ini perlu kepada takwil dan perlu kepada ihtimal ataupun perlu kepada bawa kesalahan daripada salah satu perawi hadis ataupun khabar tersebut. Kenapa? Kerana ia zanniyul wurud. Dan zanniyud dalalah, maka perlu kepada tafsir sehingga tidak berlaku percanggahan dengan akal. Baik, jadi setelah kita bincangkan kesemua sekali ini, maka dakwaan bahawasanya Asy'ariyah mendahulukan akal daripada naqal secara itlaqan, secara mutlak, adalah dakwaan yang tidak berasas. Ataupun dakwaan yang tadi kita kata tergesa-gesa. Kerana apa? Dakwaan ini ataupun kenyataan ini perlu ditafsilkan satu persatu. Adakah yang dimaksudkan dengan akal itu akal yang qat'i ataupun zanni? Kemudian kalau dalil naqli, adakah naqli itu yang dimaksudkan zanni ataupun qat'i? Maka perlu kepada tafsil, perlu didetailkan satu persatu. Maka perbahasan berkenaan dengan al-Asy'ariyah yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naqli, itu adalah dakwaan yang tidak dakik ataupun tidak detail. Sebab apa? Sebab kalau didetailkan, maka kita sebut macam tadi. Maka kalau kita dah detailkan, maka kita kata apa? Dakwaan yang mengatakan Asy'ariyah mendahulukan akal kepada naqal benar dan salah. Maksudnya benar kalau sekian. Kalau mana dalil akal itu kalau dalil akal itu qat'i, tapi dalil naqal itu zanniyul wurud, zanniyud dalalah. Maka pada waktu ini yuqaddimul aqli 'ala an-naqli. Lagi-lagi kalau hadis itu hadis yang dhaiful isnad, maka itu lagilah dibincangkan perbahasan tersebut. Maka waktu itu didahulukan akal kepada naqal. Salah pada sebahagian keadaan, iaitu ketika mana dalil akli adalah zanni tetapi dalil naqlinya adalah qat'i. Maka waktu ini kita kata tak, kita mendahulukan an-naqli 'ala al-aqli. Kita dahulukan akal, dahulukan an-naqal daripada al-aqal. Selesai. Jadi
perlu untuk kita jawab perbahasan tersebut. Kenapa? Kerana banyak yang mendakwa dakwaan-dakwaan seperti ini tetapi tidak mendatangkan hujah. Tak apa, tapi kita datangkan hujah untuk jawab dakwaan mereka. Sepatutnya orang yang datangkan dakwa itu yang perlu mendatangkan hujah, sebab Nabi sebut al-bayyinatu liman idda'a. Bayyinah itu, keterangan itu, kenyataan itu bagi mereka yang mendakwa. Tidak mengapa, tak apa, kita yang jawab perkara berkait dengan bahawasanya Asy'ariyah mendahulukan akal daripada an-naql. Baik, jadi khulasah kepada perbincangan kita hari ini pada perbahasan terkait dengan istimdad ilmu kalam ataupun ilmu tauhid dari segi dalil akliyah dan naqliyah. Kita katakan dekat sini. Okay, baik. Ini khulasah supaya kita nampak. Kita ada dua bentuk dalil. Kita ada al-adillah al-aqliyah. Al-adillah al-aqliyah. Kemudian kita ada al-adillah al-naqliyah. Baik, adillah aqliyah terbahagi kepada dua tadi. Kita kata ada qat'iyah, ada zanniyah. Ada qat'iyah, ada zanniyah. Zanniyah kita tak guna. Ulama-ulama tak guna pada mengisbatkan dalil ataupun pada mengisbatkan aqaid ad-diniyah. Kemudian dalil nakli juga ada dua. Dalil nakli ada yang qat'i. Dalil nakli ni ada yang qat'iyyu ad-dalalah, ada dalil yang zanniyyu ad-dalalah. Ataupun kita kata ginilah, nak bagi mudah, kita kata dari segi sampai kepada kita, dalil nakli ada yang qat'iyah, iaitu dalil mutawatirah, ada yang zanniyah. Ini dari segi wurud. Kemudian kalau qat'iyah terbahagi kepada dua, ada yang qat'iyyud dalalah, ada yang zanniyud dalalah. Zanni begitu juga, ada yang qat'iyyud dalalah, kemudian ada yang zanniyyu ad-dalalah. Baik, jadi ada empat semua sekali. Maka yang berlaku dekat sini, kalau kita kata ta'arud ataupun percanggahan di antara al-aqlu wal naqlu pada dalil aqliyah yang qat'i, dalil aqliyah qat'iyah dengan apa? Dengan qat'iyyu, maknanya nas-nas ataupun nusus-nusus qat'iyyud dalalah, dan juga qat'iyyu ataupun qat'iyyul wurud. Qat'iyyul wurud dan qat'iyyu ad-dalalah. Jadi pada hal keadaan yang pertama, kita kata tak berlaku percanggahan. Memang tak akan berlaku percanggahan. Mustahil. Yang kedua, aqliyah qat'iyah nas yang qat'iyyul wurud tetapi zanniyyu ad-dalalah. Maka pada waktu ini perlu kepada apa? Takwil. Perlu kepada takwil nas. Kemudian yang ketiga, aqliyah qat'iyah bertemu dengan nas qat'i, zanniyul wurud, qat'iyyud dalalah. Pada waktu ini kita kata apa? Hamlul khata' ala ba'dir ruwah. Kita bawakan kesalahan itu pada sebahagian perawi. Maka itu kembali pada ilmu hadis. Dan yang terakhir sekali, qat'iyyu aqliyatun qat'iyatun bertemu dengan nasun zanniyul wurud wa dalalah, dan juga dalalahnya juga zanni. Maka pada waktu ini perlu kepada takwil dan perlu kepada bawa kesalahan kepada sebahagian perawi tersebut. Maknanya ada perawi yang ghairu thiqah atau sebagainya lah daripada kecacatan dalam hadis. Maka jadi ini secara ringkas perbahasan berkenaan dengan dakwaan taqdimul aqli ala naqli indal Asy'ariyah. Maka lepas ni kita boleh
tahu dengan lebih baik dan kita boleh menjawab permasalahan berkenaan dengan mendahulukan akal daripada an-naqlu. Baik, jadi ini sebab itu saya kata perbahasan istimdad iaitu sumber yang diguna pakai oleh Asy'ariyah ataupun oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Ini istimdadnya. Maka lepas ni kita tak boleh terima sesuka hati dakwaan yang mengatakan Asy'ariyah mendahulukan akal daripada nas-nas yang ada di dalam Islam lah, daripada nas Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka tak semestinya tidak ada kelaziman bila kita kata ianya dalil ianya dalil daripada hadis Nabi dah sebut macam ni, maka takkan kita nak bercanggah dengan Nabi. Nabi dah kata dah Allah dekat langit, Nabi tunjuk dekat atas. Takkan kita nak kata kita nak lawan Nabi. Tak boleh dah. Dakwaan itu dakwaan, kita kata dakwaan kanak-kanak lah. Sebab apa? Sebab awak tidak tafsilkan dan awak tidak mendetailkan makna tersebut. Memahami hadis, memahami Al-Quran bukan semata-mata memahami dengan ayat ataupun dengan satu ayat sahaja. Kita nak faham satu hadis atau kita nak faham satu ayat Al-Quran, maka perlu faham keseluruhan daripada hadis yang berkait dengan perkara tersebut dan memahami keseluruhan Al-Quran. Kerana apa? Kerana fahmul Quran kasatril wahid. Memahami Quran itu seperti ia satu baris, maknanya satu ayat. Daripada awal surah Fatihah sampailah akhir surah An-Nas, semuanya berkait antara satu sama lain. Kerana itu dalam ilmu ulumil Quran kita ada perbahasan munasabah bainal ayah, munasabah bainas suwar, munasabah baina awal ayat dan akhir ayat pada satu surah yang sama. Kemudian munasabah antara akhir surah ini dengan awal surah seterusnya. Semua ada munasabah. Kerana itu memahami Al-Quran tidak boleh pada satu ayat saja. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah dah kata Allah duduk dekat arasy. Dekat arasy lah, takkan kita nak lawan cakap Allah Taala. Itu kita kata dakwaan kanak-kanak lah. Sebab apa? Sebab awak tak faham pun apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau faham macam tu saja, mana awak tidak faham apa yang ada dalam Al-Quran. Dan memahami Al-Quran itu perlu kepada memahami hadis-hadis Nabi, kerana hadis-hadis Nabi adalah tafsirul Quran. Hadis-hadis Nabi adalah tafsir bagi ayat-ayat Al-Quran. Bahawasanya semua hadis-hadis Nabi, ketahuilah di sana ataupun khulasah daripada apa yang Nabi sebutkan itu, apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, apa yang ada dalam Al-Quran. Semua ayat-ayat, semua hadis-hadis Nabi di sana ada ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepadanya. Sebenarnya lah kalau kita kaji. Maka memahami ilmu kalam bukan melalui semata-mata ilmu hadis. Ilmu hadis perlu, kerana apa? Kita nak isbatkan. Sebab bila berkait dengan isbat, maka perlu kepada ilmu hadis, ulumil hadis. Kita nak isbatkan dalil-dalil tertentu, terutamanya berkenaan dengan hadis-hadis Nabi. Akan tetapi, cukup ke dengan hadis saya? Tidak. Perlu kepada pemahaman. Perlu kepada fiqh. Perlu kepada ilmu kalam dan seterusnya. Maka kerana itu, ilmu ini tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Tidak boleh dibahas secara juzuk. Awak nak faham fiqh, faham dengan cara fiqh. Bukan faham dengan huraikan ataupun dengan ambil hadis ni. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana dalam mazhab fiqhiyah sendiri ia adalah madrasah. Madrasah pemikiran. Begitu juga dalam Asy'ariyah, dalam madrasah, dalam mazhab akidah. Asy'ariyah itu adalah madrasah, bukannya milik Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Asy'ari. Tidak, dia adalah madrasah dan diterima pakai dan diwarisi oleh para ulama zaman berzaman. Kerana itu, kalau kita bincang orang kata ini Thoriq Asy'ariyah, ini Thoriq Muhaddis. Kita kata tidak. Kerana apa? Kalau kita kaji sanad yang ada di dalam hadis, tidak boleh seorang mengeluarkan salah seorang daripada perawi di dalam hadis tersebut ataupun daripada muhaddis ini yang bukan daripada akidah Asy'ariyah. Boleh kata kesemua dan majoriti daripadanya daripada akidah Al-Asy'ariyah, iaitu atba' ataupun pengikut kepada madrasah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Baik, itu panjang sikitlah kita bincang sebab ianya penting. Ini untuk permulaan.
Kenapa kita bincang Mabadi' Asyarah secara detail? Supaya dia jadi satu pendahuluan dan penghantar bagi ilmu kalam. Selepas ni bila kita nak belajar ilmu kalam, kita dah ada tasawur yang ringkas berkenaan dengan ilmu kalam ataupun ilmu tauhid melalui Mabadi' al-Asyarah. Kemudian yang kesembilan daripada prinsip-prinsip yang ke-10 adalah hukum mempelajari ilmu ini, iaitu ilmu tauhid. Disebutkan bahawasanya hukumnya adalah al-wujub al-aini, wajib fardu ain ala kulli mukallafin zakarin wa untha, ke atas sekalian mukallaf daripada kalangan perempuan, daripada kalangan lelaki dan perempuan. Walau bi adillatin ijmaliyatin, walaupun dengan dalil yang ijmali, wajib aini, iaitu fardu ain. Perlu untuk kita tahu kepada sekalian setiap seorang daripada muslim lelaki dan perempuan untuk mengetahui ilmu ini secara dalil, walaupun dalil ijmali. Maksud dalil ijmali macam mana? Contoh, kalau dia tahu bahawasanya Allah itu adalah Tuhannya, ataupun Allah adalah wajibul wujud, dengan apa? Dengan menunjukkan bahawasanya Allah menciptakan alam ini. Cukup dari segi dalil Allahumma salli Muhammad, dari segi dalil ijmali sahaja. Tetapi wajhud dalalah dia tidak tahu. Apa dalil alam ini dengan Allah Ta'ala? Apa wajah kaitan antara keduanya? Dia tak tahu. Tapi dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala wujud sebab alam ni wujud. Cukup, itu dalil ijmali. Tetapi untuk mengetahui dalil tafsili ataupun pengetahuan terhadap dalil-dalil tafsili, itu fardu kifayah. Maknanya apa? Perlu kepada sebahagian daripada umat Islam untuk syagal ataupun untuk menyibukkan diri terhadap perkara itu, iaitu mengetahui dalil-dalil ilmu tauhid ini ataupun dalil-dalil akidah Islamiah itu dengan dalil yang tafsil, dalil-dalil tafsili, itu secara fardu kifayah. Sebahagian buat sudah mencukupi terangkat dosa pada yang lain. Itu dari segi hukum mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10, masail, iaitu masalah-masalah yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid ini. Masalah-masalah yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid bincangkan apa? Al-qadaya al-bahithah anil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam, kita nak bincang qadiyah-qadiyah yang mengkaji tentang perkara-perkara yang wajib, al-wajibat, perkara-perkara yang harus, al-jaizat, dan perkara-perkara yang mustahil, iaitu perkara yang mustahilat. Ataupun sebahagian menyebutkan masalah yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid adalah masalah ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Ilahiyat iaitu perbahasan topik membincangkan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Taala, dari segi perkara yang wajib ke atasnya, sifat-sifatnya. Kemudian kalau sifatnya ada sifat yang wujud ataupun sifat nafsi, sifat nafsiyah. Kemudian ada tanzihat, iaitu sifat-sifat salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, dan seterusnya lah. Itu dalam perbahasan berkait dengan ilahiyat. Kemudian perbahasan berkait dengan nubuat, apa yang wajib ke atas Nabi, para anbiya, apa yang mustahil bagi Nabi, dan apa yang harus bagi Nabi. Kemudian barulah masuk kepada perbahasan berkait dengan sam'iyat. Bahawasanya sam'iyat, perkara berkait dengan sam'iyat ini kita i'tiqadkan kerana apa? Kerana ia dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ataupun oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadisnya, dan kita i'tiqadkan hatta walaupun dari sudut dalil akli ia boleh menerima betul dan menerima salah, tapi kita terima dan kita i'tiqadkan kerana ia daripada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keseluruhan 10 mabadi' asyarah ataupun prinsip-prinsip 10 bagi ilmu al-kalam ataupun ilmu tauhid. Dan insya-Allah kita akan bincangkan ilmu ini melalui kitab yang mulia, yang kitab syarahan bagi risalah fit tauhid yang dikarang oleh al-Imam al-Bajuri dan disyarahkan
risalah ini oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dikarang oleh ulama yang asalnya daripada Nusantara, iaitu Syekh Nawawi, terkenal dengan nama Syekh Nawawi Bantani, tapi nama sebenarnya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani At-Tanuri. Nanti kita akan bincang selepas ini, insya-Allah kita akan bincang secara apa kita panggil khusus perbahasan ilmu tauhid melalui kitab tersebut, iaitu yang dipanggil sebagai kitab Tijan Ad-Darari. Tijanud Darari ala Risalatil Bajuri fit Tauhid. Tijan Ad-Darari ala Risalah Al-Bajuri. InsyaAllah selepas ini kita akan, dars yang seterusnya selepas ini kita akan bincang manaqib ataupun sirah zatiyah yang ringkas berkenaan dengan matin, iaitu Al-Imam Al-Bajuri, dan juga Asy-Syarih, iaitu Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Kemudian kita nak bincang secara ringkas manhaj penulisan kitab ini. Kemudian barulah kita masuk kepada perbahasan kitab secara khususnya. InsyaAllah kitab ini kita akan cuba habiskan untuk kita bincangkan ilmu tauhid. Walaupun secara ringkasnya perbahasan ilmu tauhid tidak dibincangkan keseluruhannya melalui kitab ini, akan tetapi ia memberikan gambaran yang kita panggil yang ringkas berkenaan dengan ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Kerana apa? Di dalam ini tidak dibincangkan secara khusus berkenaan dengan sam'iyat. Tidak ada bab sam'iyat. Akan tetapi tak apa, tidak menjadi masalah, dan ada bab tambahan pada akhir itu. Nanti kita akan bincangkan esoklah berkenaan dengan di akhir itu Al-Imam Al-Bajuri meletakkan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tahu daripada manaqib bahawasanya Sayyidina Al-Imam Al-Bajuri mempunyai alaqah yang kuat kecintaannya terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita berjumpa pada liqa yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.